Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atira binti Kamarudin. Video ni saya ingin membentangkan mengenai nikah online. Yang pertama, perkahwinan menurut Islam ialah menghalalkan suatu hubungan di antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama. Seterusnya saya nak cerita pasal perkahwinan pertama di antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Ketika Nabi Adam ni turun dari mimbar, terus beliau ni duduk di antara para malaikat dan Allah menidurkan dia sebab untuk merehatkan badan dia lah. Lepas tu dia bermimpi. Ketika tidur ni Nabi Adam bermimpi melihat Siti Hawa sebelum diciptakan. Okay? Setelah melihatnya, Nabi Adam ni jatuh hatilah pada Siti Hawa ni. Kemudian Allah menciptakan Siti Hawa ni dari tulang rusuk bahagian kiri Adam, sama bentuknya dan mempercantikkan ciptaannya. Setelah itu Adam terbangun dan tiba-tiba Siti Hawa ni sudah ada di sampingnya. Nabi Adam ni berasa hairan dan rasa kagum dan jatuh cinta padanya. Lalu nafsu syahwatnya pun merasukinya. Terus Allah mengatakan, jangan engkau lakukan sehingga engkau belum mendatangkan maharnya. Lepas tu Nabi Adam tanyalah, apakah maharnya ataupun mas kahwinnya? Allah pun mengatakan, engkau perlu berselawat kepada Nabi Muhammad, iaitu kekasihku. Lepas tu Nabi Adam ni bertanyalah, siapa tu Muhammad? Allah pun menjawab, dia adalah anak cucumu nanti dan dia adalah penutup para nabi. Andai bukan kerana Muhammad, aku tidak akan menciptakan makhluk. Kemudian Allah menikahkan Adam dengan Hawa dan bertepatan pada hari Jumaat setelah tergelincirnya matahari. Sebab itulah pada hari Jumaat disunatkan hari Jumaat kahwin gitu. Okey, seterusnya rukun dan syarat sah nikah. Rukun nikah ada 5, iaitu pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, saksi dan akad. Bagi syarat sah nikah untuk suami ataupun pengantin lelaki ialah dia mestilah seorang Islam, lelaki yang tertentu, bukan mahram dengan bakal isteri, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan kerelaan sendiri bukan pasangan, tidak mempunyai 4 isteri dalam satu masa. Bagi pengantin perempuan pula, dia mestilah seorang Islam, wanita tulen, perempuan yang tertentu, bukan mahram dengan bakal suami, tidak dalam tempoh iddah, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan rela hati dan bukan isteri orang. Untuk wali pula ialah mestilah seorang Islam, balil, adil, lelaki merdeka, bukan orang fasik, bukan murtad ataupun kafir, bukan dalam ihram haji atau umrah, dia waras dan tidak muflis, dan saksi pula sekurang-kurangnya mestilah 2 orang. Dia mestilah orang Islam, balil, berakal, lelaki, merdeka dan memahami kandungan ijab dan kabul. Lafaz ijab dan kabul. Akad mempunyai 2, iaitu ijab dan kabul. Ijab ni dilafazkan oleh wali ataupun wakil wali. Dia perlulah menyebut perkataan nikah secara jelas dan terang, tidak diikatkan dengan tempoh waktu tertentu, tidak secara taklid dan tidak menggunakan perkataan kiasan. Contoh ijab ialah, aku nikahkan kau dengan mas kahwin dengan tunai gitu. Kabul pula ialah dilafazkan oleh suami lah.
lafaz yang disebut tu mestilah terang dan nyata dan tidak secara taklid. Contoh lafaz qabul, aku terima nikahnya dadek dengan mas kahwin tersebut. Seterusnya kita pergi kepada pengertian nikah online. Okey, nikah atas talian ni adalah satu tata cara akad nikah yang terperinci serta ketepatan baharu yang strategik disediakan bagi memastikan pelaksanaan majlis itu menepati hukum, dilaksanakan dengan standard yang wajar, mudah difahami serta diikuti oleh pasangan yang terbabit kerana kaedahnya lain daripada kebiasaan. Pelaksanaan majlis akad nikah bagi sepasang mempelai pengantin haruslah dilakukan secara sidang video. Seterusnya, nikah online menurut kaedah fiqh. Dalam qawaid fiqhiyah, kaedah ketiga menyebutkan kesukaran membawa kepada kemudahan. Walaupun amalan nikah dalam talian tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in, namun ia merupakan satu pendekatan semasa mengikuti ilah ataupun keperluan tertentu. Okey, hukum rukhsah nikah dalam talian adalah harus. Okey, seterusnya, bukan semua pasangan boleh memohon nikah online ni. Jika mereka mahu, mereka perlulah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, perlulah mempunyai alasan yang munasabah, seperti mempunyai ada ahli keluarga yang sedang sakit tenat dan khuatir jika mereka tidak dapat melihat pernikahan ini pada hari lain. Seterusnya, perlulah mendapatkan kebenaran berkahwin daripada Jabatan Agama Islam Selangor ataupun Jabatan Agama Islam Negeri dan masih sah digunakan. Kebenaran berkahwin ni perlu dapatkan sebelum PKP, sebelum Perintah Kawalan Pergerakan. Yang ketiga, keputusan ujian saringan HIV lelaki dan perempuan ni masih sah dalam masa 6 bulan. Seterusnya, visa masih sah berdasarkan surat pengesahan PAS daripada Jabatan Imigresen jika pasangan itu adalah bukan warga negara Malaysia. Okey. Yang seterusnya, majlis tersebut mestilah berlangsung di tahap al-yakin, bukan al-zan. Di samping itu, tidak mempunyai unsur-unsur penipuan dan keraguan. Dan akhir sekali, majlis tersebut digalakkan wali sendiri yang mengakad nikahkan pasangan supaya tidak berlaku keraguan di situ. Okey, seterusnya, cara permohonan nikah online. Okey, pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan nikah online perlulah melakukan permohonan dan mendapatkan kebenaran berkahwin melalui pejabat agama Islam daerah di negeri masing-masing. Seterusnya, permohonan boleh dilakukan secara atas talian bagi memudahkan pasangan pengantin untuk berurusan. Selain itu, permohonan ini hanyalah dilaksanakan di Negeri Sembilan, Melaka, Perlis, Kedah, Perak dan wilayah persekutuan sahaja. Okey, untuk hukum nikah online terdapat dua pendapat, iaitu tidak sah dan sah bersyarat. Okey, kita pergi kepada tidak sah dahulu. Tidak sah terdapat beberapa pandangan lah daripada. Yang pertama, daripada mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah akad nikah dengan tulisan kerana ianya kinayah dan tidak soreh, tidak jelas. Seterusnya, Imam Nawawi ada mengatakan apabila seseorang menulis lafaz ijab qabul pada yang tidak hadir atau yang hadir, tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali, video rakaman tidak diterima. Okey, seterusnya kita pergi kepada sah bersyarat. Menurut ulama United Arab Emirates, Prof. Dr. Abdul Aziz Syakir Al-Khubaisi mempunyai
pendapat yang kuat bahawa hukum akad nikah online adalah harus apabila di dalam satu majlis secara hukumi terdapat pengantin lelaki dan perempuan. Seterusnya, jumhur ulama kecuali mazhab Syafi'i mengatakan sah saksi ada. Okey, kesimpulan daripada pengkisahan nikah online ni, pada pandangan saya, walaupun nikah ni adalah harus dilakukan dengan segera, tetapi dalam konteks ini kita perlulah mengutamakan keselamatan diri. Selain itu, sebagai umat Islam, kita mestilah bersabar dengan menangguhkan dahulu keinginan berkahwin sehingga negara beransur pulih seperti sedia kala. Seterusnya, walaupun nikah online ni sah, sebaiknya kita hendaklah mengikut nas mazhab Syafi'i yang lebih cenderung kepada tidak sah nikah ini, seperti keputusan kerana Malaysia adalah ramai yang bermazhab Syafi'i. Namun, sekiranya pihak yang berwajib melihat maslahat lebih kepada pengharusan nikah online, hendaklah mengikut syarat-syarat yang dinyatakan tadi, seperti mempunyai masalah yang munasabah. Sekian daripada saya. Terima kasih.